Mana kerajaan yang mendatangkan kesusahan, kerajaan yang tak dapat mendatangkan manfaat yang baik untuk kehidupan rakyat, takkan kita nak pertahan lagi? Sedangkan kita ada pengetahuan, kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Saya nak sebut ni, hari ni saya tadi pagi kena pergi periksa IJN. Ini 5 bulan sekali punya appointment. Tapi Alhamdulillah, Tan Sri Dr. Robayah, saya punya doktor yang merawat saya tiap 5 bulan. Oh, dia kata kuat, dia kata lawan lagi kuat lagi tak boleh. Dia kata darah elok, ambil darah 2 hari sudah, picit darah elok, buah pinggang elok, semua elok, dia kata. Jadi cuma exercise, dia kata. Korang minum malam-malam, dia kata orang politik ni minum, makan cukup. Dia kata nak lawan lagi. Lawan, dia kata okey. Baik. Jadi saya bergegas ke parlimen. Sebab hari ni dia bentang satu bil, pindaan bil kepada draft undang-undang kepada Undang-Undang Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini sudah pun dibentang, saya tak ingat, kalau tak silap saya, setahun yang lalu. Setahun, tahun lepas tahun lepas dilulus. Itu pun saya lawan. Ini berkaitan dengan kisah Mayakok kan. Sama Ekok ni, dia bentang dulu kerana dia buat pindaan tu kerana dia nak masukkan penggunaan sistem saman cara baru menggunakan teknologi kamera AES. Maknanya kamera ni dia letak statik, yang ada statik, yang ada kat lampu isyarat, dan kemudian yang ada mudah alih. Maknanya dia bawa ke mana-mana, dia boleh tengok tempat mana yang dia nak shoot, dia nak tembak, dia tembak. Okey. Dia bentang, saya lawan pada waktu itu. Saya kata, bagi argument yang cukup banyak saya beri bahawa negara-negara yang pakai sistem ni pun dah memang condemn, tinggal, malah banyak kes-kes saman terhadap sistem ini yang dibuat oleh pengguna jalan raya. Saya kata tadi, saya tidaklah bersetuju untuk orang memandu sesuka hati, ikut macam jalan tu kata mak bapak dia. Saya tak setuju. Saya kata mesti memandu berhemah. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak boleh mendera orang. Sebab baik, bila dia pakai sistem ES ni, teknologi ES, kamera ES, dia bagi dikendalikan oleh 2 syarikat, iaitu syarikat Beta Tegak dengan Commercial Skill. Dia, kerajaan ni sudah buat model bisnes, model keuangan, model bisnes yang dipersetujui oleh kerajaan dengan syarikat ni, iaitu maknanya kalau 6 juta saman, Beta Tegak dia akan dapat 18.7%. Atas apa? Atas RM300 satu saman, RM300. Commercial Circle akan dapat 18.6. Kalau naik 10 juta saman, dia naik lagi 18.9. Commercial Circle 19.1. Naik 15 juta saman 1 tahun, Beta Tegak dapat 21.1%, Commercial Circle dapat 20.7%. Maknanya kira fikir ramai dalam tempoh beberapa tahun itu, dua syarikat dia akan dapat bilion untung. Jadi dia pada persen, kemudian yang itu baliklah kepada kerajaan, kepada melalui Kementerian Pengangkutan dan juga JPJ lah yang akan dapat yang selebihnya. Baik, dulu ni bila dia pindah dia terlupa pokok. Dia pokok umpamanya macam kalau dulunya dia kata kesalahan itu maksimum denda dia 1,500. Habis 1,500. Maksimum 1,500. Jadi maksimum apa pergi lah. Okey, pergi mahkamah. Bila pergi ke mahkamah, ni contoh, saya tak nak ambil satu-satu bab tu, dia ada dia punya perbezaan. Bila orang pergi ke mahkamah, umpamanya bab lari laju dan sebagainya, bila pergi ke mahkamah akan nilai. Oh, hang lari begitu ini, oh hang tak salah. Ni bukan hang, bukan. Okey, bebas kan. Kalau salah kita boleh merayu. Yang Arif, saya susah, saya orang kampung tak ada duit. Jadi akhirnya magistrate akan bagi wang. Dia bagilah. Okey, 60, 70, 100, 150. Selalunya biasanya dia kata 10% daripada maksimum punya denda kan, 10%. Tetapi ada juga magistrate dia kata tak apalah, pasal susah sangat kan. Orang susah dia bagi 60, 70, pak cik kampung kan. 60, 70 Baik. Hari ini dia bentang kat kami ni. Dia bahas dulu yang tadi ni. Dulu yang dia ramai.
Dia letak apa? Dia letak minimum 300. Pasal apa? Sebab itu saya katakan apa? Kerajaan letak minimum 300 ini untuk apa? Untuk syarikat ni, untuk membuat kuncuran pendapatan kepada syarikat. Sebab syarikat ni model keuangan dia, model bisnes dia ialah 6 juta saman atas 300, 10 juta saman atas 300, 15 juta saman atas 300. Kalau dulu dia tak letak 300, dia nak letak atas apa? Tak dapat duit. Nak cuma mahkamah, kalau mahkamah putih kata RM70. Nak dapat apa? Jadi sekarang ni dia letak bahawa RM300 minimum. Saya kata tadi bahawa saya kata bahawa kenapa kita mengambil kuasa mahkamah untuk menjaga kepentingan syarikat? Mahkamah dia akan berikan pertimbangan kepada kemanusiaan. Mahkamah dalam dia nak buat decision untuk denda dalam kes sama lalu lintas ni, dia juga melihat dari segi kemanusiaan. Dia juga melihat dari segi kemanusiaan. Kalau orang tu susah umpamanya, kalau orang tu kesalahan dia kecil umpamanya, takkan nak bagi 300. Sebab itu saya kata tadi bahawa depa berhujah, dia kata pokok senar ni hujah pokok senar ni macam nak suruh orang bawa ikut suka. Saya kata bahawa undang-undang yang meletakkan 300 ni tak adil. Orang yang bawa cara ganas pun dia 300, yang bawa yang salah sikit pun 300, umpamanya 110 km lari. Kalau dia lari 120, dia 300 minimum. Kalau dia lari 180, 300 minimum. Ini saya katakan ini undang-undang ni tak adil. Tetapi kalau kita pergi ke mahkamah, mahkamah yang akan pertimbang Allah lebih 10. Tidak? Lebih 10. Dia bukan satu gambaran menunjukkan bahawa orang itu memecum kereta secara yang menggila. Saya kata. Jadi hari ini saya kata bahawa kamu letakkan minimum 300. Kamu ambil kuasa mahkamah yang ada dari sudut kemanusiaan dalam nak membuat pertimbangan, melihat kepada soal miskin, kaya, kemudian pemanduan yang sama ada teruk ataupun tidak. Hari ini kamu letak kepada dia, mahkamah tak boleh denda bawah pada 300. Saya kata ini satu penganiayaan, penderaan kerajaan kepada rakyat, mendengar rakyat. Baik. Bila dia letak maknanya 300 tu, okey, 300 itu denda mahkamah. Dan kompang pun yang ditawar, kompang maknanya yang selalu kita kata saman kompang pun 300. Jadi dia letak dalam pemikiran rakyat, okey, tak ada mana. Ada pergi mahkamah pun 300. Kalau lah bayar 300. Dia nak suruh orang bayarlah walaupun belum tentu salah. Dia nak suruh orang bayar. Lah ni jangan dapatnya 3 bulan hang kena bayar. 3 bulan hang tak bayar, lesen digantung. Kecuali kalau ada prosiding jenayah, iaitu kes itu dibawa ke mahkamah. Saya kata tadi bahawa kes nak bawa mahkamah, kalau saya kena saman, bukan saya yang kena bawa kes itu mahkamah. Polis, DPD, kerajaan yang kena bawa saya ke mahkamah. Tapi dia kata dalam tempoh 3 bulan. Baik. Saya kata apa jaminan kerajaan satu-satu kes saman ini boleh dibawa dalam tempoh 3 bulan ke mahkamah? Kalau polis sendiri yang melengahkan, GPA yang melewat-lewatkan membawa kes itu, prosiding itu ke mahkamah lebih daripada 3 bulan, lesen saya sudah digantung. Walaupun saya belum tentu didapati bersalah ataupun tidak. Saya kata ini satu penganiayaan kepada pemandu-pemandu. Sebab itu saya kata kena tarik balik. Tapi dia tak tarik ya. Saya kata kena tarik balik. Sebab saya kata mana mungkin kita buat undang-undang yang saya minta ubah. Yang kedua, ni kartun punya undang-undang. Saya kata ni gila babi punya undang-undang. Saya sebut gila babi dalam parlimen tadi. Saya kata gila babi punya undang-undang. Baik. Dulu tuan-tuan, lampu merah tuan-tuan boleh jalan? Boleh jalan? Lampu merah? Tak boleh jalan. Lah ni tuan-tuan tengok bila ada simpang 4, simpang 4 ada lampu merah. Tapi dia ada satu board, signboard, belok kiri jika tidak berbahaya. Baik, belok kiri tidak berbahaya. Hari ini dia buat undang-undang, kalau orang tak belok 300.
Tu saya kata gila babi ni undang-undang. Mana ada tang mana saya nak tunjuk ni. Seksyen baru 76A. Belok kiri dibenarkan walau apapun isyarat merah, merah atau isyarat lalu lintas yang lain yang menunjukkan tempat di mana lalu lintas itu mesti berhenti, di mana-mana simpang lalu lintas. Mana-mana orang yang memandu sesuatu kenderaan motor di jalan boleh membelok ke kiri di simpang lalu lintas itu mengikut mana-mana isyarat lalu lintas yang membenarkan belok ke kiri yang telah diletakkan dengan sah di sisi undang-undang. Itu bot tu. Di jalan itu setelah berhenti, sebelum garisan berhenti yang ditandakan di atas jalan untuk memastikan bahawa adalah selamat untuk berbuat demikian. Tak, mak, dulu ni kalau lampu merah, baik. Saya kata yang kerajaan sedar tak sedar dia nak buat sistem EES ni. Saya kata dalam undang-undang yang dibentang dulu, dalam jadual kedua seksyen 2, di mana kamera ni dia nak letak? Satu, kamera ini akan merakamkan